Kita sekarang berada di bangunan A di kelas 6 Alif. Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya menemui Puan sebentar? Waalaikumsalam. InsyaAllah. Boleh Ustaz kongsikan buku yang Ustaz baca pada hari ini? Kelihatannya menarik. Okey. Hari ini Ustaz baca sebuah buku yang bertajuk Kisah Nuzul Al-Quran. Bagaimana diterangkan dalam buku itu kisah-kisah bagaimana turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Ustaz rasa ia satu kesinambungan kerana kita pada hari Selasa baru ni kita cuti sempena Nuzul Quran. Dan pada hari ini kita adakan program seluruh Malaysia ya, serentak bacaan selama 10 minit. Saya rasa itu satu kesinambungan yang sangat tepat di mana suruhan agama kita menuntut ilmu melalui bacaan. Jadi hari ini bacaan 10 minit ini adalah sebagai simbolik. Simbolik yang mana untuk menuntut ilmu kita mestilah bermula dengan bacaan. Saya rasa itu je lah. Boleh Ustaz ceritakan tentang program bacaan pada hari ini program bacaan dijalankan secara serentak ni, tak tengok ni dengan rakaman YouTube. Jadi semua murid, semua guru dan kaki tangan yang ada di KB Prince ni, Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Kuala Abang ni, semuanya sedang membaca selama 10 minit mengikut arahan yang telah diberikan oleh jawatankuasa yang menguruskan program. Terima kasih di atas temu Puan sebentar. Kembali kelas sama. Bersama saya adalah Dayana dari kelas 6 Alif. Apa khabar Dayana? Khabar baik. Dayana, apakah perasaan tentang program yang sedang berlangsung ini? Sedikit gembira dan juga bagus. Wah, Tanya, terima kasih sudi ditemu Puan. Sekian sahaja lintas langsung saya dari bangunan A. Kembali ke live pertama. Saya Puan sebentar. Waalaikumsalam. Ya, boleh. Boleh cikgu menginformasikan yang saya kasih pada Terima kasih saya ucapkan kepada
mencuri. Jadi dalam buku ni ada dalam lebih kurang ni lebih kurang 54 muka surat. Cikgu dah baca tadi. Buku yang seronok lah untuk dibaca. Sudahnya dia berjumpa dengan guru besar dan dia menerangkan apa yang telah terjadi. Jadi itulah yang tajuk dia katakan sebagai tajuk salah sambung. Okay. Boleh Cikgu Abdul menceritakan sedikit tentang program bacaan pada hari ini? Program ini sangat bagus dan memupuk minat membaca di kalangan murid-murid. Lihatlah murid-murid Nabi semuanya sedang tekun membaca. Tidak kira macam Farid Farhan pun baca Gempar, Wa Adli dan Wa Asli. Dan ketua kelas sendiri, Haziq. Mana Haziq? Angkat tangan Haziq. Kita khusyuk membaca buku. Terima kasih di atas penubuhan sebentar. Kembali ke live kita. Ya, terima kasih. Bersama saya adalah Said dari kelas 6 besar. Apakah judul buku yang sedang dibaca? Buku Jangan Menantu pada Zaman dan Guru. Wah, tahniah. Terima kasih Said atas sebentar tadi. Terima kasih juga. Sekian sahaja lintas langsung daripada saya dari nanti. Kembali ke live kita. Terima kasih.
Pasti dalam ini sama nanti di terus kita baca buku ini berkaitan dengan kita berkaitan dengan dalam Al-Quran ini ada disebutkan berkaitan dengan ilmu penghitungan roh. Ini ada satu titik kita boleh share dan buka dalam teman-teman berkaitan dengan sudah boleh bahkan pada hari ini di kelas Alif melibatkan foto sekarang ini alhamdulillah daripada semuanya cukup ada itu membantu jadi Terima kasih atas bantuan kita.
Boleh tak? Boleh Umi kongsikan buku yang Umi baca pada hari ini? Kelihatannya menarik. Alhamdulillah. Terlebih dahulu Umi ucapkan cabaran tahniah lah kepada adik wartawan cilik kita. Adik nama apa? Anissa. Okey. So jadi terima kasihlah kerana sudi mewawancara pada sesi Zoom hari ini dekat sekolah ataupun di tangan Umi ni sebenarnya ada sebuah buku yang Umi anggap sangat menarik ya. Buku ni adalah hadiah daripada seorang rakan. Hari ini oleh kerana ada kesempatan untuk sesi Zoom 10 minit membaca, Umi baru ada kesempatan untuk pegang buku ini. Tapi Umi suka kongsilah yang sebenarnya kemampuan kita nak membaca sebuah buku setebal ini memang akan memakan masa. Tapi cuma apa yang Umi mampu buat hari ini ialah melalui teknik bacaan scanning. Nak kongsi juga kaedah bacaan. Dia sebenarnya apabila kita scan ataupun kita scan reading pada sebuah buku, bermaksudnya kita hanya cuba mengimbaslah tajuk-tajuk penting. Penulis dia ialah Cikgu Zainuddin Muhammad Noor. Ini pengetua cemerlang negeri Pahang. Ini pernah berjumpa dengan personal. Memang personal hebat. Dan dia telah mampu menghasilkan beberapa buah buku lah, termasuk 9 strategi membangunkan dan buku ini alhamdulillah telah berjaya diterbit sejumlah 355 muka surat. Jadi Umi ingin mengambil kesempatan di sini untuk berkongsi dengan semua warga lah, semua warga tentang intipati yang penting lah, yang sangat menarik yang Umi berjaya petik daripada scan reading Umi ni, iaitu apa yang penting ialah Umi nak relate dengan hala tuju baharu SKKB 2021-2023, di mana sekolah kualiti antara banyak-banyak strategi ni yang paling relate lah dengan hala tuju kita ialah bagaimana kita nak terjemahkan budaya kerja dan belajar yang cemerlang. Jadi Umi petik sedikit dalam ni di mana untuk mewujudkan satu budaya kerja yang cemerlang, khususnya di kalangan warga KB Prince ini sendiri, rencana kecemerlangan sekolah. Nak sekolah cemerlang, budaya kerja dengan belajar mesti cemerlang. Okey. Dan Umi sebenarnya tertarik satu lagi perkongsian dalam buku ini, di mana dia turut ambil quotation lah, quotation daripada beberapa personal, termasuk daripada personal hebat kita lah yang kita kagumi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umi suka baca di sini.
Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah suka apabila seseorang daripada kamu melakukan suatu kerja. Maka dia melakukannya dengan penuh ketelitian dan dengan sebaik-baik. Jadi Nabi kita Rasulullah sendiri, ya, telah pun bersabda, bersabit dengan kerja buat ni, kalau kita buat sebarang kerja, mestilah kena teliti dan bersungguh-sungguh, bersungguh dan baik-baik. Betul aja, kan tak Tuan Nisa? Ni nak kena jelaskan, ya. Seorang lagi pesanan, Tan Sri Ahmad Sarji Abdul Hamid. Ni dia lagi ni, tapi quotation dia dalam in English lah. So I read in English lah. The race to quality improvement is really two races. Ada dua pertandingan. One is to get ahead. Get ahead tu, kita perlu melangkah ke hadapan. Andakan paradigma. Kita selalu sebut 10 step ahead. Dia ada satu lagi cara ialah to stay ahead. To stay ahead tu duduk pada takat semula. Jadi dia dah beri option oleh Tan Sri Ahmad Sarji. Jadi kalau nak cemerlang memang kita kena melangkah ke hadapan. Begitu juga oleh pesanan hebat, seorang lagi pesanan hebat. Umi rasa Anissa pun kenal, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Beliau menjelaskan di sini bahawa kualiti kerja, kualiti kerja kita kena meletakkan satu sasaran. Sebab dia banyak pasal. Apabila kita nak menjadikan kerja kita berkualiti, kita letak satu sasaran pada diri kita, pada organisasi kita. Apabila kita capai, kita kena meletak satu lagi sasaran yang lebih baik daripada itu. Bagus Dr. Mahathir Mohamad. Bermaksudnya, kerja buat cemerlang kita ni dia tak tekar, dia tak konsisten gitu. Maknanya apabila kita capai, kita kena ada penambahbaikan. Lebih lagi, kena bekerja lebih lagi. Sebab itulah kita tengok Dr. Mahathir Mohamad ni, umur dia dah usia dia 90 lebih dah tau. Tak 100 tahun ni pun tak tahu siapa kentut dah usia. Tapi kita melihat rutin harian Dr. Mahathir ni bagaimana dia sentiasa membaca. Baca sebarang buku sebab dia kata dengan membaca dia membuatkan dia berfikir. Dia berfikir untuk buat sesuatu. Jadi kita ni bila usia kita, kita akan cergas. Otak kita akan cerdas apabila kita membaca dan kita berfikir untuk buat sesuatu. Jadi ini sebenarnya amalan Dr. Mahathir. Mungkin itu adalah salah satu rahsia lah bagaimana umurnya panjang. Jadi kalau kita nak umur panjang ni, kita kena baca Quran. Kita kena baca buku. Kita kena baca sebarang maklum. Dan kita kena jana maklumat tu dalam bentuk pelaksanaan. Okey. Satu lagi, ini panjang sikit sebab kita rumuskan lah sekarang. Okey. Jadi prasyarat sebenarnya untuk menjadikan budaya kerja cemerlang ni yang pertama ialah our mindset. Ni pemikiran. Kalau kita berfikir positif, maka tindakan kita akan positif. Sebab kita apabila kita bercakap dengan orang-orang berjaya lah. Sebab ni intipati dalam buku ni 9 strategi untuk membangunkan kecemerlangan sekolah. Apabila kita bercakap dengan orang-orang yang cemerlang, kita tidak akan melihat bahawa personal itu tidak bersemangat. Kalau kita cakap je dengan dia pasti memberi motivasi, inspirasi kepada kita. Ataupun sekurang-kurangnya pengajaran, ilmu, dia kongsi ilmu dengan kita. Itu orang yang hebat, orang yang berilmu. Dia tak perlu nak baca sampai 355 muka surat. Dia tak payah. Dia just scan saja. Dia ambil benda-benda yang penting. Kalau tak payah. Kalau bagi Umi lah 6 bulan tak habis lagi baca buku ni. Tak mana ada masa. Tapi oleh kerana bila kita scan, kita baca intipati itu jelas pada kita. Okey. Akhirnya lah
sebagai rumusan. Umi ada satu di sini nak kongsi lah. Nak kongsi kepada semua murid lah KB Dreams yang mengikuti 10 minit bacaan hari ini. Hayatilah apa yang Umi sebut ni. Sebab sangat menarik. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Cita-cita mesti setinggi langit. Sebab langit tinggi sekali. Kalau kita kata bumbung rumah, ataupun kita kata bangunan KLCC, ataupun menara Burj Al Burj di mana tu? Di Dubai. Kita kata tinggi dah tu. Dia mula pasti awal, tapi langit tu lebih. Sebab tu dia ambil bandingan. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Maksudnya kena ada cita-cita. Kena berkhayal setinggi-tinggi yang mungkin. Kita kena ada cita-cita dan khayalan. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Sebab kita duduk tempat tinggi dah. Jadi kita tak risau. Apabila kita jatuh, kita masih lagi berada di tempat yang tinggi. Jadi maksudnya ialah Umi nak beri motivasi kepada anak-anak murid kita bahawa bersungguh-sungguhlah tanam cita-cita. Sebab ni tak ada yang luar biasa bila kita bercita-cita tinggi, kita kata kita nak jadi pilot, kita nak jadi Perdana Menteri. Kita sebutlah. Kita niatkan. Sebab kita perlu ada cita-cita yang tinggi. Sebab itu adalah sasaran kita. Bila kita ada cita-cita, kita akan kejar untuk capai. Sebab kalau kita tengok orang yang agak kurang cerdik, kalau kita tanya dia, awak nak jadi apa besar esok-esok? Doktor dia. Tak tahu lagi ni, tak dah mikir lagi. Sebab dia tidak meletakkan sasaran dalam diri. Cita-cita. Jadi rugilah orang yang begitu. Umi anggap murid-murid, anak-anak didik Umi, KB Dreams ni, yang seramai 400 lebih ni, kena tanam awal-awal cita-cita. Nak jadi apa? Lepas tu, kita boleh berdikit-dikit berusaha ke arah mencapai cita-cita. Dan satu lagi yang Umi nak kongsi kepada cikgu pula. Tiada kebahagiaan seorang guru melainkan apabila melihat kemenjadian anak didik. Cikgu-cikgu, bila dia tengok anak-anak didik berjaya, nanti Anissa kita kata, dalam 25 tahun lagi, Umi jumpa Anissa. Anissa dah menjadi seorang engineer. Juruterus. Dah, ke awak cita-cita awak jadi apa? Cikgu, alhamdulillah. Cikgu adalah satu kejayaan yang mulia. Umi berbangsa menjadi seorang. Okey, jadi kalau cita-cita menjadi seorang cikgu, kejarlah setinggi mungkin. Dah. Jadi, apabila anak murid kita menjadi, contohnya Anissa jadi seorang guru, jumpa esok-esok. Ya Anissa, awak kan kerja kat mana? Saya mengajar jadi pengetua di sekolah. Tak? Tiada kehebatan seorang guru melainkan apabila melihat anak didiknya lebih hebat daripada dia. Kalau Umi sekadar seorang guru, awak mungkin seorang guru juga. Tapi level dia lebih tinggi. Dah tentu gajinya lebih tinggi. Gitu. Dah. So itulah antara kesimpulan, dan Umi ingin mengambil kesempatan kepada semua warga KB Dreams. Terima kasih cikgu-cikgu. Terima kasih murid-murid. Terima kasih pekerja-pekerja swasta. Pokcik-pokcik kita, pokcik kita pun baca juga lah. Abai-abai jaga kita. Terima kasih semua. Hari ini kita ruangkan masa untuk membaca. Jadi sepatutnya benda ni bukan berlaku pada hari ini saja. Mungkin ini pencetus yang baik. Kita budayakanlah amalan membaca. InsyaAllah membaca sebarang medium ataupun material sebenarnya ada banyak terkandung ilmu di dalam. Wallahu'alam. Terima kasih. Boleh Umi ceritakan sedikit tentang program bacaan pada ada lagi program bacaan, tapi Umi dah sebut tadi kan. Umi rasa Umi dah sebut tadi, cuma sikit. Umi nak ucapkan terima kasih kepada suku hebat kita lah. Hari ni kita buat di luar, sedikit di luar kebiasaan. Kita buat secara live.
Umi tengok tadi Allah. Teruja sekejap. Bagaimana kita tengok gelagak. Umi duduk di blok A, Umi dapat melihat gelagak anak-anak di blok C. Kita boleh mendengar Cikgu Muin mengulas, Cikgu Maizura mengulas, buat ulasan, resensi buku. Cikgu Wan, ustaz kita tadi. Jadi hebatnya teknologi. Jadi apa-apa program kita adopt dan adapt dengan teknologi. InsyaAllah dia akan mencetuskan suatu hati yang luar biasa. Syabas dan tahniah. Terima kasih. Terima kasih di atas pembuat kembali ke live. Terima kasih.